Tarian Mak Yung ini terkenal di negeri Kelantan, Terengganu dan Patani. Tarian Mak Yung ini juga ialah satu drama tari Melayu yang digabungkan dengan unsur-unsur ritual. Tarian Mak Yung ini dipersembahkan untuk sebagai hiburan dan sebagai satu cara perubatan. Tarian Mak Yung juga kebiasaannya dipersembahkan dengan lagu menghadap rebab dan diikuti dengan tarian, muzik dan lakonan. Seterusnya, dalam persembahan tarian Mak Yung mempunyai 6 jenis alatan muzik. Antaranya ialah, yang pertama ialah rebab. Rebab merupakan alatan muzik yang penting dalam persembahan tarian Mak Yung ini. Rebab mempunyai 3 jenis bahagian yang terdiri daripada pucuk rebung, batang dan muka. Tali rebab yang dulu dihasilkan daripada benang besar, namun sekarang telah diganti dengan tali gitar. Tempurung muka diperbuat daripada kayu nangka yang ditutupi dengan kulit lembu. Alatan yang kedua ialah gong. Gong ibu dan gong anak adalah dua benda yang berbeza. Gong ibu mempunyai bunyi yang lebih kuat daripada gong anak. Gong anak dan gong ibu akan dipisahkan dengan dua batang kayu yang dinamakan menggendang. Menggendang pula diperbuat daripada kayu yang hujungnya dibalut dengan kain ataupun kepingan getah. Terusnya, gendang. Gendang merupakan satu alat muzik di persembahan tarian Mak Yung yang memimpin rentak, tinggi atau rendah. Muzik yang seterusnya ialah serunai. Serunai ini biasanya sinonim dengan persembahan wayang kulit, tetapi dalam persembahan tarian Mak Yung juga digunakan. Pensi ini merupakan alatan muzik tradisional yang digunakan dalam persembahan tarian Mak Yung. Pensi mempunyai 2 bahagian, iaitu 4 piring dan 2 kicau yang dibuat daripada tembaga ataupun besi. Terakhir ialah canang, alatan muzik tambahan dalam persembahan tarian Mak Yung. Canang mempunyai 2 jenis, iaitu canang ibu dan canang anak. Canang ibu dan canang anak ialah bunyinya. Canang ibu lebih kuat daripada canang anak. Fungsi canang ini ialah untuk mengawal beat sesuatu lagu. Sekian saja daripada saya. Berita akan diserahkan kepada Nurul Fatin Adilah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Maria Elena sebentar tadi. Saya teruskan lagi dengan jenis-jenis persembahan Mak Yung. Apa yang sedia maklum, terdapat 7 jenis persembahan Mak Yung. Antara jenis tarian Mak Yung adalah Mak Yung Patani. Mak Yung Patani ditemui di Patani, Yala dan Naratiwat yang berada di selatan Thailand. Bukan itu sahaja, terdapat beberapa buah wilayah yang merupakan wilayah Kesultanan Melayu Patani. Selain itu, tarian Mak Yung Kelantan. Mak Yung Kelantan pula ditemui di Kelantan dan juga daerah Besoi. Terusnya adalah tarian Mak Yung Kedah. Tarian Mak Yung Kedah mula berkembang selepas tarian Mak Yung dibawa ke Kelantan. Yang keempat pula, tarian Mak Yung Laut yang ditemui di negeri Perlis dan wilayah Satun, Thailand. Mak Yung Riau adalah tarian Mak Yung yang berasal dari Lingga dan Batam, iaitu hasil dari pengaruh Kesultanan Johor. Seterusnya adalah tarian Mak Yung Medan yang ditemui di Sumatera Utara, Indonesia. Bukan itu sahaja, yang terakhir adalah tarian Mak Yung Kalimantan, juga berasal dari Indonesia. Itu sahaja dari saya, 7 jenis persembahan Mak Yung. Dan saya teruskan lagi dengan penyampai seterusnya, Siti Zulaikha. Dipersilakan. Terima kasih kepada Fatin Adilah. Sekarang saya akan menjelaskan terdapat 6 watak dalam sesebuah cerita Mak Yung. Watak pertama iaitu watak Pak Yung. Pak Yung memainkan watak sebagai seorang raja atau pemerintah dan menjadi tulang belakang cerita untuk menjadikan lebih sempurna dan rancang. Watak kedua iaitu watak Pak Yung muda. Pak Yung muda memainkan watak sebagai watak utama atau hero dalam sesuatu cerita. Malah, watak inilah yang akan mengalami pelbagai peristiwa saat ia dilahirkan sehingga dewasa. Watak ketiga iaitu watak Mak Yung. Watak Mak Yung adalah sebagai permaisuri
dalam sesetengah cerita atau tarian yang akan mengambil peranan penting sebagai watak utama. Watak yang keempat pula, watak Puteri Mak-Yong. Watak Puteri Mak-Yong memainkan watak sebagai heroin dalam cerita Mak-Yong. Watak yang kelima iaitu watak peran. Watak peran terdiri daripada peran-peran atau pelawak ini dalam cerita dan tarian Mak-Yong. Peran tua biasanya memegang watak yang lebih penting daripada peran-peran lain sehingga bertindak sebagai orang suruhan raja. Watak yang terakhir iaitu watak dayang. Watak dayang terdiri daripada gadis-gadis manja yang bertindak sebagai penari. Dayang-dayang juga bertindak sebagai pengiring Puteri Mak-Yong dan Mak-Yong. Seterusnya, kesimpulan akan diberikan kepada Nurdania. Sekian, terima kasih kepada Siti Zulaika. Seni persembahan Mak-Yong merupakan satu cabang kesenian Melayu yang tidak ternilai harganya. Keindahan yang tersembunyi di dalam kesenian ini sewajarnya dihargai oleh masyarakat Melayu kini. Malahan, mereka seharusnya berusaha untuk mengkaji dan memelihara kesenian ini agar tidak hilang di telan zaman. Falsafah yang terkandung di dalam seni persembahan ini seharusnya difahami dengan sebaiknya oleh masyarakat Melayu agar lebih memahami tentang negara bangsa dan asal-usul diri. Unsur hiburan asing seharusnya tidak diberikan perhatian dan menjadi pilihan utama. Seni Mak-Yong seharusnya terus menjadi sumber hiburan masa kini oleh kerana nilai falsafahnya yang tinggi dan mengandungi unsur kebudayaan yang mampu membina jati diri masyarakat yang mencintai agama dan bangsa, malah melatih diri menjadi lebih berdisiplin. Akhir sekali, analisis yang berkesan terhadap aspek-aspek ini secara langsung dapat memertabatkan kesenian ini setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Malahan membuka mata banyak pihak terhadap kesan kewujudannya dalam kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih.